يا أرحم الراحمين ربنا اشرح لنا صدورنا ويسر لنا أمورنا واحلل عقدة من ألسنتنا يفقهوا أقوالنا رب يسر ولا تعسر رب تمم بالخير وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Alhamdulillah. Marilah sama-sama kita panjatkan kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan limpah kurniaan Allah Subhanahu wa taala, kita dapat lagi meneruskan ibadat kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dengan limpah kurniaan Allah Subhanahu wa taala kita dapat meneruskan lagi dan juga istiqamah dalam melakukan ibadat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita semua dikumpulkan di syurga Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin. Muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah sekalian, kata musannif iaitu Syekh Daud Al-Fatani dalam muka surat 9, iaitu kelebihan sembahyang. Kelebihan sembahyang. Muhammad bin Ali At-Tirmidzi Al-Hakim, ataupun Al-Hakim tu bagi depan boleh tak? Boleh juga. Al-Hakim Muhammad bin Ali At-Tirmidzi radhiyallahu anhu. Jadi Al-Hakim Muhammad bin Ali At-Tirmidzi ni iaitu seorang ulama sufi, seorang ulama sufi yang hidup pada abad ketiga Hijrah. Jadi apabila sebut berkenaan dengan ulama sufi ni, dia belajar berkenaan dengan tasawuf. Islam ni ada 3 cabang. Fardu Ain ni dia ada 3 cabang, iaitu akidah, tauhid, syariat, fiqh, dan juga tasawuf, akhlak, dan juga bahati lah, juga bahati. Jadi 3-3 ni payah belaka. Sebut berkenaan dengan pada air ni, 3-3 ni payah belaka. Tapi jarang orang belajar berkenaan dengan bab sufi ni lah, bab tasawuf. Bab tasawuf ni kita nampak je ada berkenaan dengan akhlak, bahati, tapi susah, tapi payah. Payah. Iaitu seorang ulama sufi yang hidup pada abad ketiga Hijrah, Hijriah ataupun Hijrah. Muhammad Al-Hakim Muhammad bin Ali At-Tirmidzi radhiyallahu anhu menyebut bahawa sembahyang itu tiang agama. Jadi beliau sebut bahawa sembahyang itu adalah tiang agama. Yang mana kita belajar dah sebelum ni, iaitu sabda Nabi SAW, as-salatu imaduddin, faman tarakaha faqad hadamaddin. Ataupun as-salatu imaduddin, faman aqamaha faqad aqamaddin. Solat ini adalah tiang agama. Jadi bahawa beliau menyebut sembahyang itu adalah tiang agama. Barang siapa yang mendirikan sembahyang, dia telah mendirikan agama. Jadi hadis Nabi satu lagi, as-salatu imaduddin, faman tarakaha faqad hadamaddin. Jadi solat ini adalah tiang agama. Maka seseorang itu meninggalkan sembahyang, ibarat dia meruntuhkan agama Islam itu sendiri. Jadi kalau kita nak bagi contoh berkenaan dengan tiang agama ini, kita bagi contoh mudah rumah. Rumah kalau tak ada tiang, habis. Tak panggil rumah. Rumah tu tak ada tiang, ada atap saja. Ni nak kata orang benda tak boleh.
Tak boleh nak gantung. Jadi tiang ni adalah asas bagi agama itu sendiri. Sambung lagi, ia merupakan kefarduan. Ia merupakan kefarduan yang pertama ke atas sekalian umat Islam. Supaya bersembahyang. Ia merupakan kefarduan yang pertama ke atas sekalian umat Islam supaya bersembahyang. Jadi amalan ataupun kefarduan yang utama seperti kisah Nabi SAW yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada umat dia adalah sembahyanglah kefarduan yang pertama, yang utama. Kalau sebut kenaan dengan dalil Allah Subhanahu Wa Taala, wa aqimus solah, wajib, iaitu kefarduan, fardu ain ke atas umat Islam yang telah baligh dan mengikut syarat-syarat sah, syarat-syarat wajib dan syarat-syarat sah. Dan lepas semua tu wajib ke atas dia sembahyang dan menjadi fardu ain. Menjadi fardu ain. Dan sembahyang juga adalah amalan yang pertama dihisab oleh Allah Subhanahu Wa Taala, iaitu menyebut kenaan dengan awwalu ma yuhasabu bihi al-'abdu yaumal qiyamah as-salat. Fa in salahat saluha sa'iru amalihi, wa in fasadat fasada sa'iru amalihi. Rawahu At-Tabrani. Bahawa sabda Nabi SAW, solat awal-awal yang dihisab bagi seorang hamba itu pada hari kiamat adalah sembahyanglah. Fa in saluha sa'iru amalihi, jika sembahyang itu baik, maka amalan-amalan lain pun tu akan baik. Jika sembahyang tu rosak dan juga tinggal, maka amalan lain pun akan juga menjadi rosak. Sambung lagi, sesungguhnya sembahyang itu adalah Allah menghadap sekalian hambanya. Jadi bila kita bermula sembahyang, mulalah Allah Subhanahu Wa Taala menghadap sekalian hambanya. Bukan bermakna Allah Subhanahu Wa Taala menghadap tu Allah Subhanahu Wa Taala depan kita, tak. Kita takbir Allahu Akbar, tengok cakap Allah tak Allah. Bukan gitu maksud dia. Allah Subhanahu Wa Taala ni kita tahu dah, kita belajar berkenaan dengan tauhid. Allah Subhanahu Wa Taala ni tidak bertempat. Laisa kamitslihi syai'un. Dan bermula sembahyang itu adalah Allah Subhanahu Wa Taala menghadap sekalian hambanya, supaya sekalian hamba itu menghadap kepadanya, sembah Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan sembah benda lain. Supaya sekalian hamba ini, umat Nabi Muhammad SAW ini menghadap kepada Allah Subhanahu Wa Taala dalam rupa kehambaan. Jadi kita belajar dah sebelum ni, rupa sembahyang terbahagi kepada dua, rupa zahir dan juga rupa batin.
rupa zahir itu adalah syarat wajib, syarat sah sembahyang, rukun-rukun sembahyang, sunat aba'ah, sunat hai'ah, itu semua secara zahir, secara zahir. Maupun secara batin, apa yang kita belajar sebelum ni adalah berkenaan dengan hati, adalah berkenaan dengan hati. Itu disebut berkenaan dengan supaya sekalian hambanya itu menghadap kepadanya, pada Allah Subhanahu Wa Taala dalam rupa kehambaan, dalam rupa kehambaan. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala ni adalah pencipta, kita adalah hamba. Jadi rendah kita lah pada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi apabila kita rendah daripada Allah Subhanahu Wa Taala ni, jadi kita tunduk dan patuh kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan menurut perintah Allah Subhanahu Wa Taala, bahawa Allah Subhanahu Wa Taala memerintahkan kepada kita adalah sembahyang ini menjadi fardu ain, menjadi kefarduan kepada kita. Jadi apabila kita menghadap kepada Allah Subhanahu Wa Taala dalam rupa kehambaan dengan sama lagi dengan keadaan merendah diri, dengan keadaan merendah diri, iaitu tazallulan, tazallulan, dengan keadaan merendah diri. Itu yang pertama, kelebihan kenaan dengan sembahyang. Yang kedua, dan juga disebut berkenaan dengan merendah diri ni adalah rupa kehambaan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kedua, menyerah diri. Kita serah diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan keikhlasan hati kita, dengan keikhlasan hati kita, iaitu tasliman, tasliman. Jadi kita serah diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala, supaya Allah Subhanahu Wa Taala sambut kita, dengan Allah Subhanahu Wa Taala memberi kasih sayang dan juga rahmat, serta keredaan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi biasa kalau orang menyerah diri ni, biasa kita buat salah. Kita buat salah, kita serah diri, kita mengaku salah kita. Kita mengaku salah kita. Seperti mana juga kita sembahyang, kita ni hamba Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kalau kita tak sembahyang, salahlah kita. Salahlah kita. Jadi sebab itulah kalau kita tak sembahyang, salah kita kena serah diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan kita sembahyang. Jadi dengan kita sembahyang itu, barulah Allah Subhanahu Wa Taala sayang kepada kita, memberi kasih sayang kepada kita, beri rahmat kepada kita. Allah Subhanahu Wa Taala redha kepada kita. Itu dengan kita sifat yang kedua, rupa kehambaan yang kedua, iaitu tasliman, menyerah diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi menyerah diri, tasliman kepada Tuhannya, kepada Tuhannya. Sambung lagi, menghina diri, menghina diri, iaitu tabazzulan, menghina diri iaitu tabazzulan. Iaitu tabazzulan, menghina diri. Jadi tabazzulan ni, kalau kita tengok bawah tu,
Tazallulan tu merendah diri dengan maksud tunduk pada qiyam dan berdiri. Maksudnya kita merendah, tunduk tu kita merendah sikit kepala. Ada bila semayang, ketika kita qiyam tu, ketika kita berdiri, kita merendah diri. Jadi kepala tu kita tunduk sikit. Tengok tempat sujud. Tengok tempat sujud. Bukan tengok atas tu. Macam Allah Subhanahu Wa Taala, ada sebahagian sebut Allah Subhanahu Wa Taala ada atas langit. Nak semayang tengok atas langit. Bukan gitu maksud dia. Kita merendah diri, kita tunduk. Kita tunduk patuh. Semasa kita berdiri, tunduk kepala. Tunduk kepala, tengok tempat sujud. Taslimah pula menyerah diri kepadanya pada takbir. Itu maksud dia, pada takbir. Pada takbir. Ketika kita takbir, takbiratul ihram. Takbiratul ihram. Tabazzulan pula menghina diri. Tabazzulan menghina diri pada pujian dan bacaan. Tabazzulan tu kita menghina diri pada pujian dan juga bacaan ketika kita sujud. Ketika kita sujud. Jadi apabila kita sujud, sama parah kita. Sama parah dengan kaki. Kepala kita sama parah dengan kaki. Sama parah dengan kaki. Nak menunjukkan kepada menunjukkan kita ni tidak ada kuasa dan tidak ada apa-apa yang boleh kita tak ada kuasa dan juga tak ada apa-apa untuk kita melawan Allah Subhanahu Wa Taala. Itu maksud dia. Kita sujud sama parah dengan kaki, bahawa kita ni tak ada apa-apa. Semuanya kita ni daripada Allah Subhanahu Wa Taala, dan juga kita ni semua akan kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi di situ bila disebut berkenaan dengan kita sama parah dengan kaki, kepala kita sama parah dengan kaki, nak menunjukkan kita ni tak ada kuasa. Jadi tidak adalah situ sifat sombong diri, bangga diri, ada. Mana nak menunjukkan kita ni kita belaka yang buat. Semuanya daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Selepas pada menghina diri, iaitu tabazzulan dengan khusyuk, iaitu takhasyu'an. Itu takhasyu'an. Takhasyu'an, kalau tengok muka surat sebelah tu, bawah tu, iaitu khusyuk menghina diri. Dia sama juga. Takhasyu'an tu menghina diri, takut tunduk, iaitu pada sujud. Takhasyu'an menghina diri. Jadi sama maksud dengan menghina diri tabazzulan tadi lah. Sama lagi khudu', takhaddu'an. Takhaddu'an iaitu rendah diri. Rendah diri. Khudu' dengan rendah diri. Iaitu
takhadduan, khuduk merendah diri menurut perintah Allah Subhanahu Wa Taala pada kita dalam keadaan kita rokok. Dalam keadaan kita rokok. Tu takhadduan, khuduk, merendah diri ketika kita rukuk. Kemudian gemar, suka, iaitu taraghuban. Taraghuban, gemar dan juga suka. Jadi taraghuban ni gemar, suka pada duduk. Duduk di antara dua sujud. Duduk di antara dua sujud. Dan rindu dendam, tamalluqan. Dan rindu dendam, iaitu tamalluqan. Itu dengan maksud sangat rindu. Dengan maksud sangat rindu, nak beribadat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tamalluqan. Sangat rindu nak beribadat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi tamalluqan ni rindu dendam, memujuk, merayu. Memujuk, merayu. Mencumbui. Mencumbui. Iaitu bercumbu. Mencumbui. Mencumbui. Pada tasyahud. Pada tasyahud. Pada tasyahud akhir, ya. Pada tasyahud akhir. Tu dengan maksud ni semua kelebihan sembahyang ni berkait dengan rukun-rukun sembahyang juga, kait dengan rukun-rukun sembahyang juga. Iaitu untuk kepada rupa kehambaan. Rupa kehambaan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi sambung lagi. Wukuf. Wukuf asal dari perkataan dia waqafa, iaitu qiyam, berdiri. Wukufun. Kalau dalam bahasa Arab, waqafa tu maksud dia berdiri, ya. Qiyam, iaitu berdiri. Qiyam berdiri itu rupa bagi merendah diri, iaitu tazallulan. Takbir itu rupa bagi menyerah diri, iaitu tasliman. Takbir ketika kita qiyam berdiri, rupa bagi kita merendah diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ini diumpamakan, diumpamakan dengan kita berdiri, dengan kita qiyam tadi, kita merendah diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Takbir itu rupa bagi menyerah diri. Menyerah diri. Itu dengan tadi tazallulah tadi, kita berdiri di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala, dan disunatkan, sunatlah kita tunduk kepala, nak menunjukkan kepatuhan kita kepada Allah Subhanahu
wa ta'ala. Di mana juga kalau contohnya orang buat salah, ada orang buat salah, budak-budak buat salah, lalu marah di cikgu, kepala dia duduk kan, tunduk ke bawah itu, tunduk ke bawah, tak ada berasa nak marah ke cikgu gitu, akak numbuk, ada. Semua kepala tas ke bawah. Takbir itu merupa bagi merendah diri, iaitu tasliman, menyerah diri, iaitu kalau dalam perkataan bahasa Inggeris surrender, surrender, iaitu ataupun mengalah, menyerah diri, serah diri, ataupun dengan maksud akad tangan, akad tangan, kan gitu kan, menyerah diri, serah diri pada polis, tangan duk gini ya, akad tangan. Kan kalau puapok lah, puapok kerja polis tak, kerana dia sebut akad tangan, serah diri, tu begitu. Hak tu orang nak serah diri, hak lawan pun ada, hak lawan pun ada. Jadi akad tangan tadi sunat, kita akad tangan. Takbir sunat, kita akad tangan semasa kita nak memulakan sembahyang tadi, sunat kita akad takbir. Sebut Allahu Akbar itu adalah wajib, itu adalah rukun. Jadi akad tangan ni adalah sunat. Jadi hak akad tangan ni, para sahabat hok tengok Nabi SAW, masa Nabi sembahyang, Nabi akad tangan. Nabi akad tangan. Jadi Nabi buat, Nabi buat semasa akad takbir, Nabi akad tangan. Sebab itulah hadis Nabi SAW, sallu kama ra'aitumuni usalli, kamu sembahyanglah seperti mana aku sembahyang. Jadi akad tangan tu pun ada maksud dia, ada hikmah dia. Dengan maksud kita letak belakang dunia. Kita akad tangan tu kita letak belakang dunia dan kita hadap kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dengan maksud, dan ada lagi lah maksud-maksud lain. Tu boleh carilah. Ni yang sempat carilah. Bila kita angkat tangan tu, hikmah dia kita letak belakang dunia, dan juga ingatan kita ni ingat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ingat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dak ingat dah benda dunia, tapi biasanya dah sembahyang lah, dak ingat semua benda dunia. Tadi sebelum sembahyang kuci dak ingat duk mana. Tak. Dalam sembahyang tu nak ingat kuci duk mana. Tak. Tu semua gangguan daripada syaitan, gangguan daripada syaitan. Pujian dan bacaan itu rupa bagi menghina diri, iaitu tabazzulan, menghina diri ataupun rendah diri. Rukuk itu rupa bagi khuduk. Rukuk, kita rukuk tu itu rupa bagi khuduk,
takhaddu'an, ataupun merendah diri, ataupun menurut perintah. Menurut perintah. Kita menurut perintah Allah Subhanahu wa taala. Sebab itulah sembahyang ada i'tidal, ada rukuk, duduk antara dua sujud. Tu dengan takhaddu'an, kita menurut perintah Allah Subhanahu wa taala. Sujud itu rupa bagi khusyuk, takhasyuan. Sujud itu rupa bagi khusyuk, takhasyuan. Julus, dia bagi perkataan bahasa Arab. Sama macam wukuf tadi kan. Sama macam wukuf. Tu perkataan bahasa Arab belaka tu. Dia campur. Julus, julusun. Duduk itu rupa bagi gemar dan bagi gemar. Lepas itu duduk itu bagi rupa bagi gemar, iaitu tagharruban. Tagharruban dan tasyahud. Jangan baca tashhud. Tasyahud itu rupa bagi rindu dendam, mengharap kurniaan Allah Subhanahu wa taala. Kita mengharap kurniaan Allah Subhanahu wa taala. Maka sekalian hamba menghadap Allah, maka sifat-sifat tadi kalau kita sebut tadi, tazallulan, tagharruban, takhaddu'an, takhasyu'an tadi, tamalluqan tadi, semua benda tadi, maka sekalian hamba menghadap Allah Subhanahu wa taala, supaya Allah menghadap mereka, menghadap kita semua, orang yang sembahyang tadi, dengan belah kasihan dan lemah lembutnya, dan menghampiri mereka. Menghadap mereka dengan belah kasihan, iaitu tarahum. Tarahum, iaitu supaya Allah Subhanahu wa taala menghadap kita dengan sifat rahmat, belah kasihan. Dan apabila Allah Subhanahu wa taala, dan apabila kita rendah diri, Allah akan beri kepada kita rahmat dan redha kepada kita. Dan redha kepada kita. Itu belah kasihan dan lemah lembutnya Allah Subhanahu wa taala, dan menghampiri kita. Menghampiri kita ni dengan maksud Allah Subhanahu wa taala terima kita, terima sembahyang kita. Dengan kita dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, moga Allah Subhanahu wa taala pelihara kita, supaya kita ni duduk sokmo dalam penjagaan Allah Subhanahu wa taala. Kita pergi mana-mana pun selamat, tak berlaku kecelakaan. Tambah lagi, sesungguhnya tiada suatu pekerjaan agama yang lebih besar daripada ini. Jadi sesungguhnya tiada suatu pekerjaan, maknanya tak ada lah suatu pekerjaan agama ni selain daripada sembahyang yang lebih besar daripada ini, iaitu perbuatan sembahyang. Disebut pekerjaan agama yang lebih besar. Paling-paling kurang pun paling-paling kurang pun biar sembahyang kita tu sah. Paling-paling kurang biar sembahyang tu
biar sembahyang kita tu sah walaupun tidak sempurna. Jadi kita kena belajarlah berkenaan dengan syarat wajib dan juga syarat sah. Itu paling utama. Syarat sah, syarat wajib, rukun sembahyang. Rukun sembahyang. Hak tu paling nak supaya sembahyang kita tu sah. Nak pada sembahyang kita tu biar sah dulu. Bila kita belajar berkenaan dengan sembahyang ni. Jadi tak ada lah pekerjaan yang lain, pekerjaan agama yang lebih besar selain daripada itu sembahyang. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, tengok bawah tu, was-salatu nurun was-sadaqatu burhanun. Hadis ni panjang lagi. Iaitu bermula dengan at-tuhur syatrul iman. At-tuhur syatrul iman. Jadi was-salatu nurun tu duduk tengah. Was-salatu nurun duduk tengah. Was-sadaqatu burhanun duduk tengah juga. Jadi insya-Allah kita sebut pada minggu depan lah. Maksudnya sembahyang itu nurun. Sembahyang itu adalah cahaya. Wallahu ta'ala wa'alam. Jadi hadis secara keseluruhan tu kita sebut pada minggu hadapan lah. Wallahu ta'ala wa'alam. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma alimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana. Rabbana zidna ilma, Rabbana zidna ilma, Rabbana zidna ilma. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.